Salam sejahtera dan hai Miss, nama saya Daphne Dania. Di sini saya ingin membentangkan yang bertajuk mewujudkan negara sendiri berdasarkan Undang-Undang Pentadbiran. Okey. Ini adalah isi-isi pembentangan. Yang pertama sekali saya akan bentangkan pengenalan negeri Sarawak, latar belakang negeri Sarawak, sejarah negeri Sarawak, kerajaan dan politik di negeri Sarawak, undang-undang dan polisi di negeri Sarawak, hubungan antarabangsa dengan negara lain iaitu gabungan, ekonomi di negeri Sarawak, budaya negeri Sarawak, akhir sekali kesimpulan dan rujukan. Okay, next. Yang pertama sekali saya akan bentangkan mengenai pengenalan negeri Sarawak. Okey, Sarawak merupakan sebuah negeri yang mempunyai banyak sumber kekayaan semula jadi. Kegiatan ekonomi Sarawak banyak bergantung pada bentuk muka bumi, kawasan penempatan suku kaum dan sumber alam. Kegiatan utama di Sarawak ialah ekonomi sara diri. Kegiatan ekonomi masyarakat tradisional Sarawak banyak dipengaruhi oleh persekitaran penempatan mereka. Selain itu, mereka juga menyara hidup dengan pelbagai cara. Contohnya, menanam padi, menjadi nelayan, memungut hasil hutan dan berniaga secara kecil-kecilan. Hal ini demikian kerana sering dibincangkan di media sosial, televisyen ataupun radio. Pelbagai cara untuk mengetahui bahawa negeri Sarawak adalah negeri yang menarik minat pelancong. Okay, seterusnya, yang kedua adalah mengenai latar belakang negeri Sarawak. Okay, nama Sarawak berasal dari nama batang Sarawak atau Sungai Sarawak. Seterusnya, penemuan dan peninggalan sejarah di Gua Niah seperti tembikar, alat perkakas yang diperbuat daripada batu serta lukisan pada dinding dan membuktikan Sarawak sebagai negeri terawal yang didiami oleh manusia di Asia Tenggara. Sarawak juga ditadbir oleh Kesultanan Brunei sejak abad ke-15 yang membahagikan Sarawak kepada beberapa unit jajahan yang ditadbir oleh Sarawak pembesar yang mempunyai kuasa autonomi. Contohnya Sungai Seberang yang ditadbir oleh Sharif Sahab dan Sungai Sarawak ditadbir oleh Pangeran Mahkota. Seterusnya, yang ketiga adalah sejarah negeri Sarawak. Sejarah purba Sarawak ialah salah satu negeri di Asia Tenggara yang diduduki oleh manusia. Ia berlaku kira-kira 40,000 tahun dahulu. Penemuan arkeologi seperti tulang manusia, tembikar dan bekas perkuburan membuktikan bahawa manusia telah mendiami Sarawak sejak sebelum Masihi lagi. Pada kurun 10 hingga kurun 19, Sarawak dikatakan berada di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya pada kurun 10 hingga kurun 13. Penguasaan kerajaan Sriwijaya ke atas wilayah pesisiran Sarawak telah membolehkan orang-orang Melayu dari Sumatera berhijrah dan menetap di kawasan pesisiran Sarawak. Orang Melayu telah membuka penempatan mereka di Santubong yang merupakan antara pelabuhan entrepot terpenting di Nusantara. Ini telah dibuktikan dengan penemuan bahan artifak seperti pasu zaman dinasti Han Cina di Santubong. Okey, seterusnya yang keempat mengenai kerajaan dan politik di negeri Sarawak. Okey, yang pertama mengenai kerajaan. Ketua Negeri Sarawak ialah Yang di-Pertuan Negeri, juga dikenali sebagai TWT atau Gubernur, kedudukan yang paling simbolik yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, Raja Malaysia, atas nasihat Kerajaan Persekutuan Malaysia sejak 2014. Jawatan ini dipegang oleh Abdul Taib Mahmud. TWT melantik Ketua Menteri yang kini dipegang oleh Abang Johari Tun Openg BN sebagai Ketua Kerajaan.
Dari segi politik, parti politik utama di Sarawak boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu orang bukan Islam asli, Muslim asli dan bukan asli. Selain itu, pihak juga boleh memasukkan anggota lebih dari satu kumpulan, iaitu parti politik pertama, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, telah ditubuhkan pada tahun 1959 diikuti oleh Parti Negeri Sarawak PANAS PANAS pada tahun 1960 dan Parti Kebangsaan Sarawak SNAP SNAP pada tahun 1961. Parti-parti politik utama seperti Parti Pesaka Sarawak muncul pada tahun 1962 dan parti-parti ini kemudian menyertai gabungan negara Parti Perikatan. Bagi Parti Perikatan, kemudiannya berkumpul di Barisan Nasional, telah memerintah Sarawak sejak pembentukan Malaysia. Seterusnya, yang kelima adalah undang-undang dan polisi di negeri Sarawak. Yang A. Undang-undang. Sarawak mempunyai undang-undang tersendiri untuk mengenal pasti sempadannya sendiri dan perkara ini telah dijelaskan dengan definisi undang-undang had sempadan di dalam Majlis 1958. Perkara ini telah dijelaskan oleh Timbalan Majlis Luar Bandar Sibu, Robert Lau Hui Yu, ketika beliau membentangkan syarahannya mengenai Akta Wilayah Laut 2012. B. Polisi. Angkatan Bersenjata Paramiliter pertama di Sarawak, sebuah regimen yang dibentuk oleh rejim Brok pada tahun 1862. Dikenali sebagai regimen yang terkenal dengan kemahiran mengesan hutan, berkhidmat dalam kempen untuk mengakhiri peperangan antara kaum di Sarawak. Seterusnya adalah yang keenam, hubungan antarabangsa dengan negara lain, iaitu gabungan. Bagai awal dengan tebing, begitulah pentingnya hubungan tiga entiti Tanah Melayu Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang bersama-sama membentuk sebuah negara yang dipanggil Malaysia. Penghayatan sejarah penubuhan Malaysia penting kepada rakyat negara ini supaya lebih menghargai jasa dan pengorbanan generasi terdahulu yang rela berjuang ataupun berkorban jiwa raga dan nyawa demi menuntut kemerdekaan serta menyatukan tanah Melayu dan tanah Borneo, Sabah dan Sarawak menjadi negara bernama Malaysia. Tanpa generasi terdahulu dan pengorbanan mereka, kita tidak mampu menikmati kemajuan serta keindahan alam tanah air maupun tidur lena di tanah tumpah darah ini. Justru pengetahuan mengenai sejarah negara penting sebagai tunjang kepada pembentukan bangsa sekaligus membawa ke arah pembangunan dan kemajuan yang dinikmati pada hari ini. Seterusnya adalah ekonomi di negeri Sarawak. Ekonomi Sarawak tidak berubah semasa pemerintahan 3 Rajah Putih terdahulu. Selepas pembentukan Malaysia, kadar pertumbuhan KDNK Sarawak telah meningkat berikutan peningkatan pengeluaran petroleum dan kenaikan harga petroleum global. Ekonomi negara kurang kepelbagaian dan masih banyak bergantung kepada ekspor komoditi utama berbanding Malaysia secara keseluruhan. KDNK per kapita di Sarawak lebih rendah daripada purata kebangsaan dari 1970 hingga 1990. Seterusnya yang ke-8, budaya negeri Sarawak. Lokasi dan sejarah Sarawak telah menghasilkan kepelbagaian etnik, budaya dan bahasa yang luas. Antara penduduk asli Sarawak pengaruh luar telah membawa banyak perubahan dari masa ke masa. Kebudayaan suku kaum Iban di Sarawak berpusat pada konsep pahlawan dan keupayaan memenggal kepala dari suku-suku lain dalam pertempuran. Amalan yang terpusat kepada orang Iban tersebut diharamkan di bawah pemerintahan James Brok dan akhirnya memudar walaupun peringatan amalan masih dilihat di beberapa rumah panjang. 2 orang suku bangsa lain di Sarawak Highlands, Kelabit dan Lumbawang telah melihat perubahan mendasar ketika identiti etnik
mereka sebagai hasil langsung dari penukaran mereka kepada agama Kristian. Yang akhir sekali adalah kesimpulan. Negeri Sarawak adalah merupakan sebuah negeri yang cukup kaya dengan hasil bumi seperti timah dan antimoni, tetapi dipandang enteng oleh Kerajaan Sulu, yang kemudiannya membuka peluang kepada pedagang luar, negara yang sememangnya hanya menunggu peluang untuk masuk campur dalam urusan pentadbiran. Negeri yang seterusnya akan membawa kepada kejatuhan negeri yang kaya dengan hasil bumi ini ke tangan penjajah. Okey, ini adalah rujukan daripada saya. Okey, itu saja untuk pembentangan tajuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih.